Alhamdulillah, syukur. Malam ini kita sambung lagi karya Imam Al-Ghazali. Tetapi slot malam ini khas tentang satu lagi kitab Imam Al-Ghazali, Ar-Risalah Al-Laduniyah, kitab perihal ilmu laduni. Sebenarnya nota kuliah untuk malam ini dah siap, tapi memandangkan sebelum hilang apa yang ada dalam fikiran ni, nak kena sampai dulu yang ni. Sebenarnya isi kandungan kitab Risalah Ilmu Laduni ni memang kita biasa sentuh dah dalam pengajian kitab Ihya kita. Tapi sentuh-sentuh saja. Belum pernah kita buat satu kuliah yang khusus tentang dia. Kebetulan 2 malam sudah saya mengajar di Ipoh. Di sana baru nak habis kitab ilmu dalam kitab Ihya ni. Saya buat satu slot khas pasal kitab ilmu laduni. Jadi rugilah kita di sini kalau tak buat. Jadi nak kena buat lah. Kitab ilmu laduni ni walaupun nipis, tapi yang sesuainya disyarahkan dalam 3-4 kali kuliah. Cuma ni bukanlah matlamat pengajian kita. Kita nak habiskan kitab Ihya. Jadi saya fikir ada baiknya dia buat sekali kuliah malam ni lah, sebelum hilang apa yang ada dalam kepala. Dia hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kitab Risalah Ilmu Laduni ni Imam Al-Ghazali buatlah. Dia buat samalah kitab Ihya ni. Jadi sebelum pergi lebih lanjut lagi, kita nak menjawab persoalan-persoalan awal. Biasanya orang tanya, adakah ilmu laduni ni? Kita jawab siap-siap dulu, ada. Masih adakah orang-orangnya pada zaman ini yang ada ilmu laduni? Kita jawab siap-siap, ada. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala dia dah tutup pintu wahyu dengan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu dah tak ada, kerana agama Islam ni dah sempurna. Dah tak perlu kepada Rasul, tak perlu kepada Nabi-Nabi. Namun begitu Allah masih buka pintu ilham, ataupun kita sebut pintu laduni, sebagai rahmat daripada dia. Pintu wahyu dia dah kunci, pintu laduni masih ada lagi. Wahyu ni dia pakaian Nabi-Nabi, sedangkan ilmu ilham, ilmu laduni ni dia hiasan wali-wali. Jadi secara ringkasnya malam ni kita nak laluilah satu kuliah tentang kitab Risalah Laduniyah. Macam mana kitab ilmu laduni ni boleh ditulis oleh Imam Al-Ghazali? Ada cerita dia. Kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah bahawa salah seorang daripada teman-teman aku telah menceritakan kepada aku kisah seorang alim yang mengingkari, menolak kewujudan ilmu ghaib laduni, iaitu ilmu yang menjadi pegangan pemimpin tasawuf dan tumpuan ahli tarikat, yang mana ahli-ahli tasawuf dan tarikat itu berpandangan bahawa ilmu laduni adalah lebih mantap dan lebih tepat daripada ilmu-ilmu yang didapati dengan jalan usaha atau yang didapati dengan jalan belajar. Jadi sahabat Imam Ghazali dia bagi tahu, ada satu orang alim, ulama juga, tapi ulama ni kata ilmu laduni ni tak ada. Itu asal muasalnya. Macam mana Imam Ghazali boleh tulis kitab ni. Jadi kata Imam Ghazali, orang ni dia tolak ilmu laduni ni sebab dia tidak tahu tentang cara-cara untuk mendapatkan ilmu, dan tidak tahu pula cara kerja jiwa insani. Macam mana jiwa manusia ni bekerja, orang tu tak tahu. Sebab itu orang tu tadi dia tolak ilmu laduni, kemurniannya dan cara penerimaannya dari sesuatu yang datang dari alam ghaib dan ilmu alam malakut. Sekiranya orang tu tadi dia tahu macam mana jiwa kita mendapatkan ilmu, macam mana cara jiwa kita bekerja, kemungkinan besar orang tadi dia akan terima memang wujud ilmu laduni ni. Cuma nak bagi tahu, ilmu laduni ni kadang-kadang orang salah faham. Dia boleh buat pengajian pula. Saya dulu masa muda-muda, kata dia, pernah belajar ilmu laduni. Ada satu orang tok guru, dia mengajar ilmu laduni. Kalau dia cakap macam itu, kita kena hati-hati. Sebab apa? Ilmu laduni ni dia ilmu yang datang terus daripada Tuhan, tanpa perantaraan. Dia bukan ilmu yang boleh belajar-belajar. Kalau dia kata tok guru dia ada buat kelas ilmu laduni, itu bukan.
Ilmu laduni dia tak boleh belajar. Yang kitab Imam Ghazali ni pun dia bukan ajar isi kandungan ilmu laduni. Dia cerita tentang ilmu laduni, berkenaan ilmu laduni, mengenai ilmu laduni. Bukannya dia ajar ilmu laduni. Sebab ilmu laduni ni dia tak boleh diajar-ajar. Dia datang sendiri daripada Tuhan. Jadi laduni ni maksudnya ilmu kesisian, ilmu yang datang dari sisi Tuhan. Kalau dalam bahasa kita, ilmu yang datang terus daripada Tuhan tanpa perantaraan. Teman Imam Ghazali tu kata, ya, orang tu kata apa yang dikatakan ilmu tu hanyalah ilmu fiqh, ilmu tafsir Quran, ilmu kalam. Yang ni lah ilmu. Mana ada ilmu-ilmu laduni? Yang ada ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu kalam. Dan ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu kalam ni cara nak dapat dia tak lain tak bukan dengan cara belajar dan mengkaji. Kena belajar, kena mengkaji. Yang datang terus daripada Tuhan ni tak ada. Kata orang alim tu tadi. Orang itu menganggap bahawa kitab-kitab tafsir hanyalah kitab-kitab tafsir yang telah diketahui umum, yang dihubungkan kepada Al-Qushairi, As-Sa'labi, Al-Mawardi dan sebagainya. Ini nama ulama-ulama. Jadi orang ni kata ilmu laduni yang datang terus daripada Tuhan tak ada. Yang tafsir-tafsir Quran cukuplah dengan tafsir Quran yang ada pada zaman itu. Tak ada penambahan-penambahan lagi dah. Padahal kalau Imam Ghazali dia tafsir lagi hebat lagi. Dari mana datangnya ilmu Imam Ghazali tafsir ni kalau bukan daripada ilmu laduni? Kata Imam Ghazali, bagaimana seseorang itu tahu ilmu tafsir sedangkan Al-Quran adalah satu lautan besar yang mengandungi segala maklumat. Tambahan pula, bukan semua makna dan hakikat tafsirnya itu ada dalam kitab-kitab yang terkenal dalam kalangan orang ramai. Imam Ghazali dia tolak. Dia kata dalam kitab-kitab tafsir yang ada ni, itu bukan maksud taratu saja. Dia tak terhenti setakat itu. Ada lagi. Kalau kita ingat dulu, kita belajar kitab Mishkatul Anwar. Imam Al-Ghazali dia syarahkan mungkin 1, 2, 3 ayat saja daripada surah An-Nur, tapi jadi satu kitab. Dan syarahan dia tu seolah-olah tak pernah disyarahkan oleh orang lain. Sedemikian hebatnya syarahannya. Dari mana datangnya syarahan tu tadi? Dan itulah yang dikatakan ilmu laduni. Dan ada pendapat mengatakan Imam Al-Ghazali pun dia ada buat tafsir Quran. Tafsir Quran dia 40 jilid. 40 jilid, banyak. Dari mana datang ilmu tafsir dia tu kalau bukan ilmu laduni? Cuma kitab tafsir dia ni disimpan dalam perpustakaan di Baghdad. Kemudian tentera Mongol datang Baghdad, segala kitab-kitab dalam perpustakaan tu dia buang kat dalam sungai semua. Termasuklah tafsir Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali lagi, ahli tafsir tepi jalan ini, dia kata yang ulama tadi itulah yang menolak ilmu laduni itu. Pada Imam Ghazali orang tu ahli tafsir tepi jalan ya. Itu je tarafnya. Seolah-olah tidak mengetahui perincian bahagian ilmu, tingkat-tingkat ilmu, hakikat-hakikatnya, kenyataan-kenyataannya dan batinnya. Memang sudah menjadi adat bahawa orang yang jahil memang selalu mengingkari. Orang yang tak tahu dia memang selalu menolak. Ada satu orang ustaz dari selatan tanah air. Dia ni berfahaman Salafi Wahabi. Dia kata ilmu laduni ni ada, tapi pada Nabi Khidir sahaja. Pada manusia-manusia lain tu tak ada lah. Tambahan pula kepada umat Nabi Muhammad ni lagi tak ada. Orang yang menolak ni apa kata Imam Al-Ghazali? Ni ahli tafsir tepi jalan. Itu je taraf tu. Teman Imam Al-Ghazali itu pun meminta imam untuk menjelaskan permasalahan ini, lalu terhasillah kitab Risalah Laduniyah ini. Ni asalnya macam mana Imam Ghazali boleh tulis kitab ni. Itu pun dia kata masa itu dia sibuk, jadi dia tulis itu pun ringkas. Ringkas pun nak faham susah. Kata Imam Ghazali, apakah maklumat yang paling tinggi? Pengetahuan yang paling tinggi, ilmu yang paling tinggi ni tentang apa? Ilmu yang paling tinggi, yang paling mulia ialah tentang Allah. Itulah ilmu yang paling tinggi. Ilmu hitung-menghitung, ilmu matematik, ilmu hisab bagus. Tapi kalau nak banding dengan ilmu tentang Tuhan, hebat lagi ilmu tentang Tuhan. Tuhan tu sendiri maklumat yang paling hebat.
Yang paling mulia. Ilmu kedoktoran pun bagus, tapi kalau banding dengan ilmu tentang Tuhan, hebat lagi ilmu tentang Tuhan. Ilmu pemerintahan, ilmu membina empire, ilmu peperangan, semua ni bagus. Tapi apabila dibandingkan dengan ilmu tentang Tuhan, hebat lagi ilmu tentang Tuhan. Begitulah juga ilmu tentang perawi-perawi hadis, bahkan ilmu tentang Nabi Muhammad pun, dia tak boleh lebih mulia daripada ilmu tentang Tuhan. Hebat lagi ilmu tentang Allah ni. Jadi maklumat yang paling utama, paling tinggi, paling mulia ialah Allah itu sendiri. Ilmu yang berhubungan dengan Allah ni ialah ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid ni ilmu paling mulia. Orang yang ada ilmu tauhid adalah yang paling utama antara ulama. Namun begitu, ilmu tauhid ni dia taklah tolak ilmu-ilmu yang lain-lain. Ilmu tentang alam, ilmu tentang falak, ilmu tentang isi langit. Itu semua kalau kita kaji-kaji, dia menguatkan tauhid kita. Dia tak menolak ilmu-ilmu yang lain tu.